Hai, selamat datang semula ke channel KBT. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam muhibah. Hari ini saya membawa anda ke sebuah tempat yang sangat popular di dalam Kuching, Sarawak. Di sini sekarang saya berada di sebuah lagi tempat yang bernama Fort Margaretta yang diambil daripada nama isteri James Brooke. Ini Fort Margaretta yang dibina pada 1879, di mana tempat inilah adalah kubu pertahanan daripada pirate yang datang untuk menyerang penjajah-penjajah pada ketika itu. Jadi maksud dia pirate itu adalah orang-orang tempatan yang ingin merebut semula tempat mereka kerana dijajah oleh British pada ketika itu. Di sini adalah tempat dia. Tanpa berlengah masa, jom ikut saya bersama-sama untuk menjelajah kawasan Fort Margaretta ini. Jom. Hai semua. Saya sudah tiba di hadapan Fort Margaretta yang diambil nama daripada isteri Charles Brooke pada ketika itu. Di hadapan sini merupakan sungai Sarawak, di mana kedatangan pirate ke tempat ini untuk menyerang pendatang penjajah pada ketika itu. Itu adalah hadapan dia. Ada sungai di sebelah sana. Sungai itu adalah tempat kapal-kapal pirate datanglah untuk menyerang di sini. Dan kawasan ini juga adalah boleh dipanggil sebagai Tanjung Kubur, yang satu lagu yang pernah popular pada satu ketika dahulu. Tanjung Kubur. Dan di belakang saya merupakan Fort Margaretta lah. Tanpa berlengah masa, jom kita masuk dan lihat berapa harga dan apa yang ada di dalam Fort Margaretta ini. Jom. Tuan-tuan dan puan-puan, kini saya berada di dalam Fort Margaretta. Di sini menggambarkan mereka meletakkan
foto-foto lukisan di mana pada tahun 1840-an lanun-lanun daripada rakyat tempatan datang untuk menyerang tempat ini. Beginilah rupa lanun pada ketika itu. Ada lembing dan juga parang. Pahlawan Ilanun nampak ganas dengan memegang lembing di sebelah tangan, sementara pedang Kempeli, nama pedang tu pedang Kempeli, di sebelah tangan yang lain dengan sebilah keris tersemat di pinggangnya. Jadi lanun ini ada memiliki 3 senjata. Yang pertama adalah lembing, yang kedua adalah parang, dan yang ketiga adalah keris yang terletak di sebelah pinggang lanun ini. Beginilah rupa dia, lanun-lanun pada tahun 1840-an. Jadi di sini dikisahkan serangan di Tanjung Batu 1843. Penyerang lanun Ilanun Sulu dari selatan Filipina akan berlindung di teluk-teluk sepanjang pantai Sarawak sewaktu musim berdagang dengan tujuan untuk merompak kapal-kapal dagang dan tawanan mereka dan dijadikan sebagai hamba untuk mendayung perahu mereka. Jadi mereka akan menawan sesebuah kapal dan memaksa pemilik kapal yang telah diserang itu untuk menjaga perahu mereka serta mendayung perahu milik lanun-lanun tersebut. Jadi bagi mengatasi serangan ini, Tentera Laut Sarawak telah menghantar sebuah bot pembedil buatan tempatan yang dikenali sebagai Jolly Bachelor di bawah pimpinan Kapten John Brooke, Raja Muda Raja Sarawak pada bulan Mei 1843. Mereka akhirnya berjaya menumpaskan serangan dan memusnahkan 2 buah perahu Ilanun berhampiran Tanjung Batu di kawasan pantai barat Laut Sarawak. Inilah dia Tanjung Batu. Beginilah rupa dia Tanjung Batu. Menarik kan? Dan jika anda mahu melihat, ini adalah meriam kecil Brunei pertengahan 1800. Begini rupa dia. Inilah meriam kecil yang dimaksudkan itu. Untuk keris Melayu pula, keris Melayu Sarawak pada tahun 1800 berbentuk seperti ini. Ini asli keris Melayu Sarawak. Jadi keris ini dinamakan sebagai keris ataupun badik, di mana menjadi simbol dalam mempertahankan diri dalam kalangan masyarakat Melayu. Jadi ada berapa lekuk ni ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 lekuk saja keris ini. Ini adalah begini rupa. Kalau anda teringin tahu bagaimana rupa James Brooke, beginilah rupa James Brooke. James Brooke. Wah, ini mereka ada buat replika kapal. HHY Zahora pada tahun 1890-an. Ini ya. Ini bentuk dia. Oh. Kreatif. Di sebelah belakang kawasan ini ada satu tempat yang menempatkan barang-barang milik Raja Charles Brooke di England.
yaitu pada tahun 1900. Ini merupakan cambuk kuda milik Charles Brooke lah. Ini cambuk dia, bentuk dia macam ni. Dikatakan ini adalah cambuk milik Charles Brooke yang digunakan untuk memukul kudanya agar berjalan ke hadapan atau sebagainya lah. Charles Brooke sangat meminati kegiatan berburu secara tradisional Inggris, terutamanya memburu rubah. Walaupun menjadi Raja Sarawak di tahun-tahun akhir pemerintahannya, sewaktu musim sejuk di Eropah, banyak dihabiskan di kediaman desanya, iaitu Chesterton House yang terletak di Cirencester. Dari kediamannya, beliau menunggang kuda bersama-sama sekumpulan pemburu sehingga lahirnya yang ke-88 di Kuching. Beliau sering dilihat menunggang kuda tanpa berpelana dari astana hingga ke banglonya yang terletak di Matang. Jadi untuk pengetahuan anda semua, Charles Brooke sangat meminati pemburuan rubah. Ini adalah patung Charles Brooke. Rupa dia macam ni lah, Charles Brooke. Dia amat saleh lah, hidung mancung dan sebagainya. Ini adalah senjata yang sangat unik, yaitu pedang negeri Wilkinson dan Son sekitar tahun 1850-an. Pedang pribadi milik Raja pertama James Brooke dianugerahkan kepada setiap Raja baharu sewaktu pertabalan dan dipamerkan ketika majlis rasmi yang lain. Jadi inilah yang selalu digunakan untuk majlis rasmi James Brooke. Bentuk dia seperti ini. Jadi pada pedang ini ada ukiran-ukiran bambu, dan di ujung pedang, di pemegang pedang itu ada bentuk singa yang melambangkan orang luar negara lah. Di sini ada lagi beberapa senjata pedang yang dianugerahkan kepada pegawai Brooke. Jadi Brooke menganugerahkan pedang ini kepada pegawai-pegawainya. Oh, ini pingat perkhidmatan setia, long service. Tempat ini masih mengekalkan struktur bangunan kubu ini sendiri. Tangga dia berpusing ke atas. Jadi jika anda datang ke sini, anda perlu menaiki tangga yang menghala ke atas lah. Sekarang saya berada di tingkat yang ketiga.
Tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat tertarik dengan satu pakaian istiadat Raja Charles. Pakaian seragam istiadat diraja. Wah, sangat cantik. Topi dia macam tu. Aksesori dia, tengok aksesori dia. Menarik, menarik. Oh, binatang ni yang dipanggil badger daripada Eropah. Dekat Malaysia kita tidak ada badger. Yang ini mungkin ketika itu dinasti Brok membawa badger ini daripada Eropah ke Kuching, Sarawak lah. Bentuk dia macam ni, lebih kurang macam musang. Jadi di sini dia kata badger daripada Astana Kuching, seekor badger betina Eropah, haiwan yang wujud pada lambang institusi keluarga Brooke, telah dibawa ke Astana dan sebagai memperingatinya, badger bar yang terdapat di Kelab Sarawak telah ditubuhkan pada tahun 1876. Jadi maksud dia badger ini melambangkan kerajaan Brooke pada ketika itu. Besar badger ni. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tempat Fort Margherita ini dibuka daripada Isnin hingga Ahad, dan bayaran untuk masuk ke kawasan ini untuk dewasa berharga RM10 dan untuk anak kecil ataupun kanak-kanak RM5. Jadi jika anda berpeluang memijak kaki di Kuching, Sarawak, jangan lupa untuk datang ke Fort Margherita. Sangat menarik. Di sinilah di mana mereka memaparkan sejarah-sejarah yang pernah berlaku di Kuching, Sarawak pada suatu ketika dahulu. Dan akhir sekali, ini adalah tingkat yang paling atas Fort Margherita. Tanpa berlengah masa, jom kita tengok-tengok apa yang ada di atas Fort Margherita. Saya dah lelah dah ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kini saya berada di puncak teratas Fort Margherita. Dan ada satu lagi, tower tu dikunci, tidak dapat naik lah. Mungkin lebih kurang 10 kaki daripada aras yang teratas ini. Jadi jika anda lihat struktur bangunan dia, memang bangunan lama yang cuma mereka cat semula saja untuk kekalkan batu dia ni. Dari atas ni anda boleh lihatlah, wah, pemandangan seluruh Kuching, Sarawak.
Oh, dekat bawah pun ada juga. Okey, 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 okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dekat sebelah belakang ini ada satu lagi kawasan yang belum saya kunjungi. Lepas ini saya bawa anda pergi berkunjung di kawasan tersebut. Okey, yang dikatakan lanun-lanun datang ke kawasan ini, yang saya cakap tadi, itulah kawasan dia, di mana perahu-perahu lanun akan datang dan menyerang kapal-kapal yang lalu di situ untuk dijadikan hamba abdi. Dan James Brooke telah membina sebuah kubu yang bernama Fort Margarita. Sinilah Fort Margarita, dan di hadapan sana terdapat bedil yang digunakan untuk menembak suspek-suspek lanun tersebut. Saya cuba cari ya. Oh, mungkin mereka dah alihkan dah. Tapi bedil ataupun meriam tersebut memang berada di hadapan sana. Betul-betul di hadapan sungai. Fort Margarita. Tuan-tuan dan puan-puan, kini saya berada di dalam penjara yang ada di dalam Fort Margarita. Inilah kawasan dia di dalam penjara Fort Margarita. Sekarang saya berada di sebelah belakang Fort Margarita, di mana terdapat meriam-meriam yang digunakan pada tahun 1800 untuk menyerang lanun-lanun yang datang ke Fort Margarita, ke kawasan ini. Jadi rupanya ada di dalam ni meriam dia. Ini meriam dia. Ada meriam. Dan juga itu pintu untuk menembak, untuk mengeluarkan peluru meriam ini untuk menyerang musuh yang berada di luar, yaitu lanun-lanun yang datanglah. Jadi kesemua meriam yang ada, meriam yang ada di kawasan ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 meriam yang ada di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan membawa anda ke satu tempat yang mengerikan. Di sinilah dikatakan tempat suspek-suspek yang ditangkap, yang disyaki lanun yang datang ke sini untuk menyerang, digantung sehingga mati. Kawasan dia ada di atas. Inilah kawasan lanun-lanun yang ditangkap itu digantung sampai mati. Oh, bahaya. Kayu dah reput. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, tempat ataupun bilik suspek yang digantung sehingga mati. Buka apa yang ada? Bagaimana keadaan dia? Wah.
Aduh. Itulah, inilah kawasan dia. Aduh. Nampak gaya memang banyak kelawar di sini. Mungkin orang tidak berani untuk melawat tempat ini. Jadi suasananya macam inilah. Ini adalah bilik penggantungan suspek lanun-lanun yang ditangkap. Kepala mereka akan digantung di atas ini. Banyak kelawar. Kita keluar dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, di kawasan ini, di atas tembok ini merupakan kawasan tinjau. Kawasan tinjau untuk melihat sama ada lanun-lanun itu yang datang ke sini sudah masuk ke kawasan ataupun tidak. Ini bagi pegawai-pegawai James Brooke senang memantau keadaan lah. Lagipun tembok ini sangat tebal dan kukuh. Ada satu menara tinjau yang ada teropong di sana. Jom kita pergi tengok teropong dia bagaimana. Saya rasa itu teropong yang sudah lama lah. Inilah teropong dia. Teropong yang digunakan untuk meninjau lanun-lanun yang datang menghampiri kawasan ini. Teropong ini tidak boleh digunakan, sudah rosak. Tapi untuk ditayangkan kepada golongan-golongan muda zaman sekarang, tidak mengapa. Sangat ada value klasik dia di situ. Teropong zaman James Brooke. Jadi kalau anda semua mahu datang ke sini dan tiba di kawasan ini, harus berhati-hati sebab kayu yang ada di atas ini sudah mula mereput ya. Inilah kawasan dia. Sangat cantik, sangat menarik, sangat klasik. Saya suka tempat-tempat macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, ini saja video untuk kali ini, yaitu Fort Margarita. Kepada anda yang masih baru atau baru berkunjung di dalam channel KBT, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Tekan juga tombol loceng yang ada di sebelah subscribe agar setiap kali saya mengepost atau mengupload video, andalah orang yang pertama akan menerima notifikasi. Itu saja video untuk kali ini. Jika anda rasa video ini sangat memberi info kepada anda, subscribe. Itu saja. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam muhibah.